أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di dalam masjid demi untuk kita nak menuntut ilmu, untuk kita nak menerimakan ajaran agama supaya kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala kena dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di dalam ibadat puasa, kerana banyak sangatlah ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala duk sedia kepada kita selaku hamba-Nya. Maka apa sahaja yang kita nak mengerja tu, yang kita nak buat, yang kita nak ibadat, terlebih dahulu kita menututi. Tak kiralah apa sahaja, ibadat puasa kita, ibadat semaya kita, ibadat tilawatil Quran kita, ataupun ibadat lain-lain lagi. Pada perjumpaan kita di hari ini, pada pertemuan kita ni, kita nak fokus kepada ibadat i'tikaf kita. Oleh kerananya kita masuk masjid, banyak mereka masuk masjid tu kadang-kadang kita masuk nyapu, kita masuk sipel, kita masuk baik api, dan kadang-kadang kita hak ni tu masuk nak letak kepala untuk kita nak rehat dan sebagainya. Tetapi ada orang panggil, ada sebahagian ibadat yang kita tak teringat, maka kita nak bagi tahu di sini, kata ada lagi satu ibadat yang rupanya tak ada nampak kata duk buat ibadat, tetapi kita dapat pahala yang banyak, iaitu ibadat i'tikaf. Ibadat i'tikaf yang kebanyakan kita tahu tetapi tidak terasa. Tidak terasa kata benda tu jadi kebaikan, jadi kebajikan bagi kita. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, supaya kita tu tak rugi masa, kita tak rugi dalam kita menghadapi menututi ilmu pengetahuan ni, kita mari tahu bersama apakah kelebihan i'tikaf di bulan Ramadan. Sebenarnya i'tikaf ni, tidak bulan Ramadan pun kita dapat kebaikan dan dapat kebajikan. Tetapi bulan Ramadan ni sangat-sangatlah banyak ganjaran dia, kerana orang panggil ibadah di dalam bulan Ramadan iaitu ibadah mudha'afah, iaitu digandakan. Digandakan. Maka di sini yang kita nak bagi tahu di sini, supaya bapa-bapa kita dan ibu-ibu kita dapat mengetahui bersama, kita boleh buat ibadat bersama, supaya kita saat itu dapat ambil manfaat bersama bila masa kita nak buat. Jadi kita sudah maklum dah, sudah mengetahui dah ibadat i'tikaf ni.
Jadi sebenarnya iktikaf, iktikaf kita masuk dalam masjid ni. Nah, kita masuk dalam masjid, kita jakoh kaki kanan kita naik ke masjid ataupun masuk masjid, kita pun doa lah lebih kurang. Belum daripada kita nak masuk tu, kita ambil wudu. Nah, ambil wudu. Bagi mereka yang nak buat ibadat, ia ambil wudu. Kadang-kadang ia tak ada nak buat ibadat gapo kali, maka ia tak ambil wudu. Nah, tak ambil wudu pun boleh pahala juga. Nah, boleh pahala juga tak ambil wudu pun. Nak moleknya kita ambil wudu. Kalau kita tak ambil wudu pun tak ada gapo juga. Kita masuk masjid, kita tak siwi jadi rugi. Nah, bajik ke tak siwi rugi. Gerak ke kita hak itu, maka kita niat. Kita niatnya sengaja aku i'tikaf di dalam masjid ni, nah, kerana Allah Taala. Tak tu ya. Nah, sekadar kata kita niat ya. Mari duduk saja ya nak baca Quran, berasa penat weh. Nak baca, nak baca zikir, nak kata tu, nak kata ni, nak buat ibadat. Kita mari ni bukan nak buat ibadat, mari nak tok pala misalnya. Sebab dalam masjid ni sejuk. Lepas tu kita hari ni kita kerja penat dah. Lepas mari nak tok pala, kita kata. Kita masuk masjid ni, wuduk-wuduk pun kita tak ada ambil misal. Nah, misal kita tak ada ambil. Sebab kita tak ada nak buat ibadat, kita nak masuk tok pala. Lepas tu kita nak masuk tok pala, tak ada nak buat ibadat tu, kita nak boleh pahala. Nah, dalam rupa tidak buat ibadat, dalam rupa tak ada buat ibadat gapo, kita nak boleh pahala. Kita kena niat. Kalau kita tak niat, kita masuk masjid saja-saja gitu, jadi tak ada boleh gapo. Nah, tak ada boleh gapo. Ni kita masuk saja-saja juga, tak ada buat apa perkara kali. Kita mari nak tok pala. Nah, basuh kaki, masuk masjid. Ataupun kita sudah suci dah, masuk masjid. Masuk tok pala. Tu dia. Kita pun tok pala tu, tidur dengan gitu. Hak ni kita nak boleh pahala, kita niat. Sekadar kata niat ya. Nah, sekadar kata niat ya. Tak ada kata duk semaya ke, ataupun duk baca Quran ke, ataupun duk zikir ke. Nah, duk saja ya. Niat boleh pahala selalu dah. Niat apa tu? Niat i'tikaf. Nah, niat i'tikaf. Yang sebab kita nak bagi tahu di sini tentang ibadat puasa ni, kita banyak kita tahu dah, dan kita duk bagi tahu dah. Ni kita nak fokus pergi kepada i'tikaf. Itu dia. Masuk masjid kita niat. Sengaja aku i'tikaf di dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Tak pala ke, kita nyengai ke, kita duduk tetap. Nah, maka dapat pahala. Sebab apa? Sebab hak ni orang panggil satu amalan yang dibuat oleh para rasul dan para anbiya ni, boleh kata setiap rasul dan setiap anbiya. Ibadat i'tikaf ni. Nah, kurang-kurang orang yang tak tahu nak kata apa-apa tu moleklah. Kita masuk masjid nak baca Quran tak pandai, nak zikir berasa berat. Nah, berasa berat. Dan kita hak ni tu berasa penat nak buat tu buat ni, nak duduk saja ya. Nak duduk saja ya. Niat. Masuk masjid pakai niat. Sebab apa? Sebab ibadat i'tikaf ni kita mengerti sikit. Dia katanya i'tikaf ni pada lurahnya al-lubthu. Al-lubthu dengan maknanya duduk tetap. Duduk tetap. Tu dia ni, duduk tetap. Apa hak syarat nak pasal mana? Kita tengok hak syarat nak, hak agama nak. Hak Allah dan Rasul naknya, dia kata al-lubthu fil masjidi. Naknya duduk tetap di dalam masjid. Nah, duduk tetap di dalam masjid min syakhsin makhsusin, daripada seorang yang tertentu, biniyatin dengan niat, tentu-tentu dengan niat. Orang yang tertentu ya boleh ibadat ni. Tertentu dengan apa? Tertentu dengan niat. Sebab apa? Sebab orang masuk masjid, orang rata-rata masuk masjid. Orang ramai-ramai masuk masjid ni, demo ni ada tujuan dia masuk masjid. Nah, kadang-kadang masuk masjid yang itu nak baiki pelita, nak baiki kipah. Itu dia. Kadang-kadang masuk masjid nak nyapu
Kadang-kadang masuk masjid nak baca Quran, kadang-kadang masuk masjid nak sembahyang, kadang-kadang masuk masjid nak tidur dan sebagainya. Pada tu. Kadang-kadang masuk masjid nak berehat. Maka semua tu naknya hak jadi ibadat iktikaf ni dia tertentu. Tertentu dengan apa? Tertentu dengan niat. Hak niat tu boleh. Niat ke apa? Sengaja aku iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kita niat gitu. Nah, apa hak tak ada niat? Hak duk masuk tak ada niat tu, tak ada boleh. Faham tu? Kita masuk dalam masjid. Hak ni duk jedah duk bikin pelita. Hak nu pun masuk masjid. Duk nyanda di jidah masjid. Jedah tak ada boleh pahala juga. Sebab ibadat lain tak ada buat dah. Quran pun tak baca, zikir pun tak, tasbih, tahlil pun tak, nak semaya sunat tahiyatil masjid ataupun sunat mutlak pun tak. Nak kata-kata duduk situ, duduk istighfar pun tak, duduk saja je. Maka hak ia tertentu ni makhsusun biniyatin, yang ditentu dengan niat. Hak boleh iktikaf, boleh pahala iktikaf, orang hak niat tu je. Ada tu. Jadi boleh pahala iktikaf ni orang hak niat. Orang tak niat tak. Walaupun kita tak ada buat apa-apa pun. Kalau kita masuk serta dengan niat iktikaf, pergi baca Quran lagi. Nah, kita semaya tahiyatul masjid, lepas tu baca Quran, lepas tu kita zikir, tunggu waktu dan sebagainya. Maka tu qalbih lagi lah. Nah, tu qalbih lagi lah. Sebab itulah kita nak rayak di sini kata kita masuk masjid ni, aku i'tikaf di dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Supaya kita ni. Nah, mari duduk takhisi, mari nak mengajar kan. Mari nak buat muzakarah dengan bapak-bapak kita, dengan ibu-ibu kita ni. Jadi kita mari duduk ni, aku i'tikaf di dalam masjid. Niat dalam hati. Nah, niat dalam hati. Kita tahdir di dalam hati kita, aku i'tikaf di dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Niat selalu. Bagi kita duduk dengar lah dia. Duduk dengar saja ya, duduk halau telinga dengar tu. Niat dalam hati. Aku i'tikaf di dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Maka, perbuatan ni bukan semata-mata kita duk buat dengan tak tahu. Buat dengan tak tahu begitu dak. Ini orang panggil amalan yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada dia saat itu meninggal dunia, ahli keluarga dia pula ikut buat pula oleh ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia pun duduk di masjid. Bila duduk dalam masjid, ia niat i'tikaf. Lebih-lebih lagi rumah Nabi hak itu tempat semaya, tempat buat ibadat. Maka ia boleh niat selalu dah. Duduk dalam rumah boleh pahala dah kan? Sebab rumah jadi masjid. Apa kata? Maka mengikut hadis sahihain, dia kata di sini hadis sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashara al-awsata min Ramadhan. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Dia beriktikaf al-ashara al-awsata. Pada mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia iktikaf di 10 tengah. Sebab sebulan ada 30 dah kan. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia iktikaf di 10 tengah min Ramadhan, daripada bulan Ramadan. Summa i'takafa al-ashra al-awakhir. Kemudian Nabi kita pula i'tikaf di 10 akhir. Dulu tu belum daripada tu ia i'tikaf di 10 tengah. Lepas pada tu ia i'tikaf pula di 10 akhir. Di 10 akhir. Wala zamahu hatta tawaffahu. Maka Nabi kita melazimi, maknanya tiap-tiap tahun bila mari Ramadan dia i'tikaf tak tinggallah di 10 akhir.
Tu dia. Awal-awal di 10 tengah. Bawa kata lepas pada tu 10 akhir. Lepas tu mari tahun lain, setahun sekali tu. Nah, hak dia jadi tekan sikit. Nah, ke atas diri tu di 10 akhir. Hari lain boleh dah kita nak buat, bukan boleh puasa. Boleh seperti lah. Cuma nak royak kata pada 10 akhir tu tekan sikit. Sebab apa? Sebab waktu tu kita kita nak ambil faham daripada sepotong hadis yang lain yang mana riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah salah satu daripada isteri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang digelarkan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin dia katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Hadis ni pun hadis sahih Bukhari dan Muslim. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan, daripada 10 akhir di dalam bulan Ramadan. Jadi Sayyidah Aisyah kata Nabi katanya taharrau lailatul qadri, maknanya kamu tu bebaskanlah diri, mentingkanlah pada 10 akhir. Kita jadi pentinglah pada 10 akhir itu tentang kita nak menghadapi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak taqarrub diri kita nak banyakkan ibadat. Pada 10 akhir itu kita kena penting sikit. Kita kena bebaskan diri kita daripada kerja-kerja dunia. Kerja-kerja hak sakut paut dengan manusia. Jangan kita hidup sakut kerja dengan manusia ataupun kerja hak sakut dengan dunia di 10 akhir. 10 akhir ni we boleh duduk dengan agama. 10 akhir ni we boleh duduk dengan dengan masjid, we boleh duduk dengan Al-Quran, we boleh duduk dengan segala ibadat. Itu dia di 10 akhir. Sebab tu dia kata taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Apa tu? Takut-takut kita berkata 10 akhir kita pun jadi kaluk mula. Kita tengok setengah-setengah daripada saudara kita, kalau orang hak pasal suka kok menega ke. Kau 10 akhir kau tak ada. Sebab apa? Sebab dia nak raya dah kan. Baris habis kena pergi ambil tambah. Daripada 2 ganda tu kita ambil sampai 3 ganda, 4 ganda. Sampai ke 5 ganda baris tu. Bertung-tung nak bawa mari. Nak hoda mari bertung-tung. Jadi kita sibuk dengan kerja-kerja hak dunia. Sibuk dengan perniagaan kita. Di 10 akhir. Sedangkan 10 akhir dia suruh bebaskan diri. Kalau kita duk kalut dengan isteri kita, cuba kita bebas diri kita daripada isteri. Duk sakut isteri mata. Kalau kita duk kalut dengan anak-anak kita, cuba bebas diri kita daripada anak-anak kita. Sebab semua manusia ya kalut belaka. Ada tempat sakut belaka. Dia morning payah nak boleh buat kerja kerana ada anak. Dia morning payah nak buat kerja, nak tinggal daripada kebun dia susah. Dia morning nak buat kerja ibadat kerana nak tinggal kedai-kedai dia susah. Tu orang panggil carilah jalan we jadi mudah. Carilah jalan we jadi bebaskan diri daripada sibuk dengan benda-benda dunia. Pada tu, bukan rezeki kita ni tak dapat apa tulah ya. Cuma nak royak kata cari jalan. Sebab banyak sangat ni ganjaran-ganjaran yang Allah nak bagi kepada kita. Sebab apa? Sebab umat Muhammad ni, umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sikit ya amalan. Sikit ya amalan. Pada tu. Sungguh pun kita ni diganda banyak dah. Kita semaya, satu semaya tu dapat 50. Sebab Nabi terima ibadat semaya, 5 semaya sama dengan 50. Sama dengan 50. Kita semaya, satu semaya ni boleh 10 dah apa? Satu semaya boleh 10 dah. 5 semaya 50 kita. Sebab Tuhan tak ada kurang dak. Betul pahala tu. Ada tu.
Tak ada kurang dak betul pahala. Lebih-lebih lagi kita mari semaya Jumaat. Dapat pahala berganda lagi pula. Jadi nak royak kata, sungguh pun Tuhan berganda macam tu tak sama lagi dengan kita buat kerja hak maksiat. Hak kita duk tengok maksiat, hak kita duk dengar maksiat, hak kita duk kecek maksiat, hak kita duk menuju ke tempat maksiat, hak kita duk joli masa dulu-dulu, hak kita tak heran, tak padu kepada agama masa dulu-dulu. Kalau kira tak pandai lagi. Sebab itulah dia kata merebut ambillah masa kamu saat itu. Tuhan bagi Tuhan bagi kemudahan. Masa Tuhan bagi masa kepentingan. Macam 10 akhir di dalam bulan Ramadan ni, merebutlah. Carilah masa, buatlah macam mana nak dapat pahala yang sangat banyak, dapat pahala yang berganda hal itu, rebut ambillah, bebaskanlah diri kamu. Kalau mu masih lagi duk ikat, terikat dengan anak-anak kamu, terikat dengan isteri kamu, terikat dengan barang-barang penegak kamu, terikat dengan kebun-kebun kamu, terikat dengan segala kerja dunia, maka habislah jalan hak agama nak bagi tahu kepada kita tu. Jadi nak royak kata tak ada orang nak royak dah. Royak kotu pun royak saja, royak kuning pun jadi saja. Jadi hak itulah nak royak kata kita janganlah kita mari sibuk diri kita di 10 akhir. Itu dia. Nak kita boleh faham di situ kata penting sangat-sangat. Kita tengok rupa i'tikaf ya. Pas i'tikaf ni ibadat ni secara umumnya bukan agama kita saja dak. Bukan agama kita saja dak i'tikaf ni secara umum. Agama lain daripada agama kita pun ada juga i'tikaf. Yang kita boleh reti daripada agama Buzah iaitu nang semati. Duduk tetap. Duduk dia supaya sami hak kita duk tengok tu kan, sami ataupun tok ca tu. Duduk sila pak, pejam mata duduk dia. Tu nang semati. Bahawa apa boleh agama lain pun ada juga, agama kita pun ada juga. Ia pada asalnya agama kita. Tapi kerana dia sesak saat itu, nang semati ni untuk apa? Untuk nak merenungkan, untuk nak hadir kesedaran hubungan di antara kita dengan agama. Hubungi di antara kita dengan Allah. Bagaimanakah kita duduk di dalam kesalahan, maka kita nak tahdirkan kesalahan kita, nak hubung dengan Allah, kita nak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nak bokeh ambil segala kesalahan kita dengan Tuhan hak masa dulu, hak masa lepas dah, masa duk werung dulu, masa duk joli dulu. Ingat mari aku ni banyak masa dulu. Masa orang duk puasa kita tak ada puasa, masa orang duk semaya kita tak ada semaya, masa orang masuk masjid kita tak ada boleh masuk masjid, orang duk baca Quran kita duk dia je, tak ada kata apa. Duk dia saja tu nak tarik kesedaran kita yang kita saat itu joli masa dulu, kita jahil masa dulu, kita jauh daripada agama masa dulu, nak hipung, nak mari sipai masa sekarang. Maka duduk tetap. Kalau itu hak tu bukan hak agama lain sebenarnya. Hak agama kita, cuma dia sesak tu, dia pergi jadi hak agama lain. Bila jadi hak agama lain, hubungi dia dengan berhala. Sebab dia duk Tuhan dengan berhala, kita hubungi kita dengan Allah sebab kita hubung dengan Allah. Kita tengok masa-masa dulu. Tengok masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dalam ayat kata, Nabi Ibrahim ni manakala dia tengok puak-puak, kaum-kaum dia duduk di depan berhala, pakat duduk tetap, duduk depan berhala, duduk dia, duduk senyap, duduk tetap. Maka Nabi Ibrahim kata, ma hadhihi tamathil allati kuntum laha akifun. Masa Nabi Ibrahim dan masa Nabi lain-lain lagi. Nabi Hud, Nabi lain-lain lagi, banyak lagi. Nabi-Nabi dulu hak sesak-sesak, hak kaum dia tu sesak belum daripada nak terima dakwah dia tu.
Duduk depan berala. Bila duduk depan berala, pakat duduk tetap. Nak kata tu, nak kata ni, tak tahu nak kata. Ada tu. Bila tak tahu nak kata, tak pandai nak royak, nak baca tu, baca ni, tak boleh lebih-lebih lagi, agama lain tu. Nah, tak ada serupa dengan agama kita. Agama kita, tempat tu puai kita, boleh duk baca, boleh duk kata. Nah, kata gitu, kata gini, doa tu, doa ni, ayat tu, ayat ni. Semua tu ada sebut di dalam Al-Quran dan ada sebut di dalam hadis. Kadang-kadangnya kalau tak sebut dalam Quran dan dalam hadis, iaitu asar daripada ulama, daripada tabi'in, doa-doa. Nah, yang kita dapat ambil daripada tabi'in, dapat ambil daripada tabi'in, khususnya para ulama. Daripada segala selawat dan sebagainya. Nah, doa-doa hak maksur dan tidak maksur, semua tu orang panggil ambil daripada rujuk ke kitab ataupun rujuk daripada ulama-ulama dulu, iaitu puak salaf dulu. Maka di sini puak-puak agama lain daripada agama Islam, bila para nabi dan para rasul tengok mereka itu duduk tetap di depan berhala-berhala mereka, maka dia tanyalah, ma hadhihi tamathil, apakah ini patung-patungan, patung-patung. Patung-patung dengan makna tokong-tokong tu, berhala-berhala tu duk penuh depan mereka. Ada setengahnya berhala besar duk seka situ, ada setengahnya derek hak hebat-hebat, hak ni nama tu, hak tu nama tu, hak tu nama tu, hak tu nama tu. Nah, masa belum daripada Nabi Nuh. Sebab itulah apabila Nabi Nuh mari dakwah mereka, dia kata kan? Dia katanya, wala tadharunna alihatakum wala tadharunna wuddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu dia. Jadi di sini mu jangan tinggal ni puak-puak berhala, puak-puak Tuhan, hak puak kita duk sembah dari mana-mana lagi dah. Kita jangan tinggal hak ni, jangan duk turut Nuh. Nuh ni suruh sembah Tuhan dia, tak boleh sembah berhala Tuhan kita ni. Jangan tinggal. Jadi Tuhan hak lima hak dia sebut tu, Wuddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra, berhala belaka tu. Pas berhala belaka sebenarnya demo tu orang soleh masa dulu. Orang ada heret kepada agama, suruh sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka ni pun samalah nak rakyat kata duduk tetap di situ, lepas tu percaya kepada tu. Maka Nabi mari tanya, ma hadhihi tamathil, apakah ini patung-patung ni, patung-patung ni, allati antum laha akifun, yang adalah kamu baginya, bagi mereka itu patung-patung tu akifun, kamu beriktikaf. Iktikaf dengan maknanya duduk tetap. Nah, duduk tetap. Kalau bahasa sia dia panggil nang semati, duduk dia. Hak kita ceraknya, hak asalnya asal hak kita duduk tetap ni. Maka duduk tetap ni kita kena niat. Kalau tak niat, tak ada boleh pahala kita. Masuk masjid baca Quran dak, semaya dak. Nah, dan lagi pula kita ni nak zikir, nak gapo dak. Bila dak, kita niat. Aku i'tikaf di dalam masjid ini, sengaja aku i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Niat balas tu. Sikit sangat ya kita niat. Lepas tu, baca pun tak. Nah, semaya pun tak. Zikir pun tak. Tak pala. Boleh pala dah. Jadi kita tidur tu, tidur dalam ibadat. Letak pala kita tu, pala duk masuk serat duk masuk. Masuk ke apa kita duk cambek terosak dah. Tu duk apa ni duk dia ya. Tak duk dia, cocok situ ya. Dia cocok niat tu sikit ya. Pala duk masuk serat. Lepas tu tak ada zikir lagi. Kalau pergi zikir bela-bela ataupun selawat ke atas Nabi bela-bela. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu duk selawat bela-bela. Kau banyak lagi. Pada tu, kalau ingat Quran di mulut ke, baca Quran di mulut. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa tak pala bela-bela nak nyerah kan? Duk baca lagi.
Tu hak tu boleh pahala banyak lagi. Pada tu. Sebab tu nak royak kata jangan we jadi sia-sia. Kita hidup ni jangan we jadi sia-sia. Lebih-lebih lagi di 10 akhir. Itu dia. Maka di sini dia katanya di sini annahu i'takafa al-'ashara al-awsata min ramadana thumma i'takafa al-'ashara al-awakhira wa lazamahu hatta tawaffahu. Hadis Nabi yang kita sebut tadi, kama dia lepas pada Nabi duk iktikaf di 10 tengah tu, baru lepas pada tu Nabi mari iktikaf pula di 10 akhir. Ya nak ayat kata kan hak 10 tengah tu, hak tu hak biasa. Hak 10 akhir tu, hak tu hak penting. Hak penting hak tu. Mana hak biasa ni, maknanya kita nak buat mari masjid, bukan bulan puasa, bukan bulan apa pun, tak ada apalah nak duduk masjid start sama tara tunggu tu imam. Kita mari ni bukan mari nak sembahyang, bukan mari nak baca Quran. Masuk masjid dulu, sama tara nak tunggu tu imam. Nak jumpa dengan tu imam ada kes sikit nikah kahwin ni. Nak kecek dengan dia, sama tara tunggu dia, tunggu dalam masjid. Terus sia-sia niat iktikaf. Aku i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Boleh pahala lah. Tak ada kata apa-apa boleh pahala. Kalau hak kata, tak ada kena kecek lah. Kita zikir boleh pahala, kita tasbih boleh pahala, kita baca Quran boleh pahala, kita baca kitab boleh pahala. Kita semaya, kita istighfar, semua boleh pahala belaka. Hak duk royak ni, duk saja ya boleh pahala. Boleh pahala dengan apa? Boleh pahala dengan niat iktikaf. Itu dia. Maka di sini, nak royak kata Nabi melazimi diri dia saat itu, bahawa kata 10 akhir, daripada bulan Ramadan tu, boleh kata Nabi hal itu melazimi 10 akhir ni payah dia nak pergi kot lain. Masalah tubik star-star gitu tu biasalah tu. Sebab apa? Sebab takut kata jadi wajib pula. Tapi nak royak kata pentingnya 10 akhir. Itu dia. Maka di sini walazamahu hatta tawaffahu. Nabi melazimi di 10 akhir, tak ada pergi ke mana-mana lah. Kalau pergi pun pergi star-star. Kalau tubik pun orang panggil tubik ada mustahak sangat-sangat. Sebab takut kejadi hukum, takut kejadi hukum wajib gitu ya. Cuma di sini nak royak kata Nabi pentingkan 10 akhir ni sehingga mana? Hatta tawaffahu. Royahnya sehingga Nabi itu meninggal dunia, sehingga wafat. Itu dia, sehingga wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tahu belaka kata pentingnya di 10 akhir. Thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian lepas pada Nabi meninggal dunia tu, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ummahatil mukminin tu, semua tu iktikaf di masjid 10 akhir. Orang perempuan, orang wanita pun disunat iktikaf di dalam masjid juga di 10 akhir. Itu dia. Maka di sini isteri-isteri Nabi buat, isteri Nabi buat saat itu. Hadis ni dia panggil hadis sahih. Cuma kita orang wanita, orang perempuan ni nak keluar kepada masjid tu, kita kena jagalah diri kita. Khususnya aurat kita, pakaian kita, segala gerak-gerik kita hal itu jangan menarikkan. Jangan menarikkan orang-orang lelaki. Itu dia. Lepas tu syarat iktikaf ada 2 saja. Ingat molek, syarat iktikaf kita ni ada 2 je. Gapo syarat dia? Kena ada wuduk ke? Tak mesti ada wuduk. Kita suci dah kan? Masuk masjid ni 2 syarat je. Cerak dah ya kita ni orang panggil nak buat ibadat ni, kita kena suci, kita nak cuci dah. Kita nak masuk masjid ni. Jadi nak royak kata yang pertama niat. Niat kita masuk masjid niat. Yang kedua
al-lubthu fil masjid. Kita duduk tetap di dalam masjid. Duduk tetap. Mari sengaja aku iktikaf di dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Duduk tetap. Duduk tetap tu, kalau kita ada nak nyapu ke, ataupun kita ada nak beki, nak sipir, nak gapo, nak boleh pahala, duduk tetap lah ustaz. Aku iktikaf di dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala, duduk tetap ustaz. Sekadar kata tamak ninuh dalam mazhab kita, la yuhaddu lubthuhu tu. Maknanya tak ada had, kata lama mana duduk dalam masjid tu. Dalam mazhab kita Syafi'i tak ada had, tak ada sakat. Tak ada sakat kata nak duduk lama mana. Dalam mazhab kita sekadar kata tamak ninah. Tamak ninah ni faham dia? Sekadar kata subhanallah wa bihamdih. Tamak ninah. Ada apa lah? Tengok mazhab kita. Mazhab kita dengan mazhab Abu Hanifah ni, ia tak ada had. Dengan mazhab Imam Hanafi, ia tak ada had. Kata duduk lama tu, kita nak iktikaf tu. Tak ada menentu kata duduk lama tu. Lain daripada mazhab Maliki, lain daripada mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik ni, kurang-kurang kena sehari semalam. Yaumun wa lailatun. Sehari semalam. Sehari semalam 24 jam. Yaumun wa lailatun. Apa dah tu? Mazhab Maliki ni kena iktikaf di dalam masjid. Apabila kita masuk masjid dah, maknanya kena cadar dah. Orang panggil dia hak itu nak semaya, nak gapo, sebab kena cukup dah kan. Cukup 24 jam. Sehari semalam. Itu hak dia. Hak dia ni yaumun wa lailatun. Siang dan malam. Mazhab Maliki. Kalau kita ada buat niat boleh puasa tu lah. Kita niat puasa mazhab Maliki dah kan. Tu sudah niat mazhab Maliki. Semalam awal puasa kita niat mazhab Maliki. Nampak tak? Niat mazhab Maliki awal puasa. Lepas tu semalam lupa nak baca niat hak mazhab kita. Puasa dah, lupa nak baca niat hak mazhab kita. Bila kita lupa niat dalam mazhab kita, maka dia dengan atanumat dia jadi mazhab Maliki. Kita jadi mazhab Maliki. Mari masjid niat iktikaf. Nampak tak? Mari masjid niat iktikaf. Siap. Nak iktikaf nak duduk sehari semalam. Tu bergaduh. Tu dia. Ni nak ayat kata buku kita taklid tu kita kena tahu juga. Kata bukan taklid saja dak. Kita taklid mazhab Maliki tu kita kena tahu kata dalam mazhab dia tu balah mana cara tu. Mari masjid niat iktikaf di dalam masjid. Maka bila kita jadi mazhab Maliki, niat dalam masjid ni, dalam mazhab dia kena duduk sehari semalam. Ni. Sehari semalam ni siap. Tak lagi nak pergi jual air tuak apa lagi ni. Nak pergi injing, nak pergi injing kalau orang dah jual air tebu ke apa, nak pergi injing di nak start lagi tu. Nak pusing injing nak apa. Nak ayat kata kita nak keluar tubik tu. Susah belaka tu. Tu dia. Ni nak ayat kata di sini amalan ni sebenarnya amalan sunat ya. Amalan sunat ya. Cuma nak ayat we tahu kata mazhab tu balah manakah cara dia iktikaf. Mazhab kita ni balah manakah cara kita iktikaf. Mazhab kita dengan mazhab Hanafi ataupun Abu Hanifah ni dia tak ada menentu kata lama mana. Sebab itulah ulama mari mari ijtihadnya kata boleh. Kita saat itu iktikaf di dalam masjid ni sekadar kata tamak ninuh. Pas kita ni nak semaya, nak gapo samutara tunggu. Samutara tunggu orang nak qomat gapo boleh dah tu. Aku sengaja aku iktikaf di dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Duk saja ya, boleh pahala dah. Tu dia. Jadi nak ayat kata amalan iktikaf ni,
Bukan biasa amalan i'tikaf. Masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala buat janji dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail, kerana setelah mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dia bina Kaabah. Bina Kaabah pun sudah siap dua-dua tu. Nabi Ismail nanti Allah bata, Nabi Ibrahim nanti jokong naik, nanti tekek naik. Manakala sudah apa siap boleh buat ibadat, siapakah orang boleh buat ibadat menghadapi kiblat Baitillahil Haram yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail. Duk buat ibadat di situ, duk sujud menghadapi kiblat tu, dan lagi pula duk tawaf. Nah, duk tawaf situ. Lain daripada tu, dia i'tikaf di depan kiblat. I'tikaf di depan kiblat tu lah Tuhan suruh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana dalam ayat yang kita dapat menyaksi di dalam surah Al-Baqarah ni, ayat 125, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Itu dia. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail. Tuhan kata kami, sudah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni, antahira, bahawa menyuci kedua-dua. Menyuci olehmu kedua-dua ni, baiti, akhir rumahku ni, iaitu Baitillahil Haram. Lit-taifin, bagi orang-orang yang nak tawaf. Orang yang nak tawaf itu menyucilah Baitillah ni. Menyucilah pada dia. Lepas tu supaya mereka yang datang mari nak tawaf saat itu, lepas pada ibadat kepada Tuhan, maka dia nak tawaf nak gapo, dia boleh tawaf. Wal 'akifin, 'akifin dengan maknanya i'tikaf. Nak royak kata amalan i'tikaf ni bukan amalan menentu pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menentu pada kita saja dak. Bahkan amalan ni Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail buat dah. Amalan i'tikaf ni. War ruk'is sujud. Nak rokok, nak sujud, nak tawaf, nak buat apa sahaja ibadat di keliling ni, membuatlah. Tu dia. Dalam maknanya di situ membuatlah ibadat mana-mana sahaja. Hak kita nak tahu, hak kita nak reti di sini, tepat hak kita naknya wal 'akifin dan amalan i'tikaf. Pun ada beripung di sini. Oleh itu kita janganlah jadi sia-sia amalan ibadat kita jangan jadi sia-sia, sebab orang panggil amalan i'tikaf ni sangat-sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kalau kita ni tahu dah kata amalan ni yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amalan ni Nabi kita mementingkan sehingga isteri-isteri dia ummahatil mukminin buat benda ni. Lepas pada wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun kena mari buat ikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya. Dia kata bila dia saat itu mari duduk di sini. Dia saat itu mari i'tikaf, mari buat ibadat dalam masa ni. Dia pun tanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah ni ditanya katakan, dia katanya, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Sayyidah Aisyah kata, kalaulah saya ni duduk pada malam-malam hak saya berada ni, iaitu kena kepada 10
malam yang akhir ni, saya berasa kata malam ning berlaku Lailatul Qadar, ataupun kita ni tengah-tengah duk tunggu kemuliaan kebesaran Lailatul Qadar. Bagaimanakah kami nak baca? Kami nak baca gapo kata pada malam tu. Maka Nabi pun kata, Nabi pun kata ginilah, kata oleh muhai Aisyah, kata ana, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dia. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada karimun dia. Itu dia. Di sini nak rakyat kata, kita kena baca hak tu. Kita baca hak tu banyak-banyak, kita duduk dalam masjid baca hak tu banyak-banyak di 10 akhir. Apa yang Nabi tak ajar hak panjang-panjang sikit? Tu orang panggil cara Nabi nak ajar nak wi umat dia saat itu boleh bawa belaka. Kalau wi panjang-panjang, kita pesing tak leh panjang-panjang. Bawa kata panjang mula nak paling belakang, mula tak hola kaki, mula tak hola tangan dah lah. Sabit tu ya wi sikit-sikit ya Nabi. Tu pun tak payah nak cari, payah nak buat dah kita. Nak rakyat kata orang hak suka buat tu payah dah kita nak buat. Sikit sangat ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca hak tu. Lepas tu kalau kita hak itu ada doa-doa lain lagi, berasa nak baca doa lain weh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan 'inda al mauti. Lah. Doa apa sahaja boleh baca. Doa hak sakut dengan Ramadan, doa hak sakut dengan keampunan kita. Kita ada dosa, kita ada maksiat masa dulu, minta ampun dengan Tuhan. Tak pandai lagi nak kata bahasa Arab, bahasa kita selalu dah. Ya Allah, ya Ilahi, Tuhanku, aku ni masa muda-muda dulu, masa aku dulu gitu, aku ni ada joli, aku ni ada dosa banyak dengan agama. Aku ni tak peduli dengan agama. Orang aku tak semaya, orang puasa aku tak puasa. Itu dia. Minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa aku ni masa aku muda-muda gitu. Kita mengayuh dengan Tuhan. Mengayuh dengan Tuhan. Jangan jadi sia-sia, jangan jadi saja. Itu dia. Lebih-lebih lagi, kita sudah mengetahui bahawa banyak kelebihan selawat ke atas Nabi. Tahu kata kita baca satu selawat dapat 10 pahala. Satu selawat 10 pahala. Satu selawat 10 pahala. Baca selawat. Kalulah kita hak itu nak ganjaran lain-lain lagi. Sebab ganjaran ni hak kata 10 pahala tu luar pada bulan puasa. Hak kata bulan puasa ni tambah dia lagi. Tambah dia lagi. Kita tengok kelebihan baca Quran. Sebab Quran ni tak ada dah. Kita sudah tahu kata dalam mata hadis yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu mereka yang belajar Quran. Wa 'allamahu, dan dia boleh mengajar orang pula. Ya pandai dah, ya boleh dah, ya ajar orang pula. Kita ajar orang tu bukan biasa. Kita ngajar apa orang Quran. Katakanlah kita bacanya surah Qadar ya kita ni. Surah Muqaddam, surah depan-depan, surah awal-awal. Kita tak ada baca juzuk pada kali. Baca budak-budak tadika. Baca Qadar ya kita. We budak pandai alif bata, we budak pandai baca alif bata tu kan. Lepas tu boleh baca, budak-budak boleh baca. Baca kulhu pun pandai, baca Fatihah pun pandai. Kita dah ajar kanak-kanak, tak ada ajar tajwid supaya
guru kita duk mengajar sekarang tak? Guru-guru duk mengajar sekarang yang mengajarnya makhraj lagi, mengajar sifat Quran lagi, mengajar cara cara qiraat lagi. Oh, banyak ilmu dia, ilmu Quran ni. Tu guru duk mengajar hak tu tak ada kena kecek apa dah. Amalan kebajikan dia, kelebihan dia tu tak ada kena kecek dah. Pak kita ni hak perih-perih ni. Nah, hak perih-perih kita kata aku ni kau dah kata ngajar anak saudara. Nah, cucu-cucu itu ya. Ngajar 2-3 buah rumah ya. Hak ning pun bukan biasa. Sebab orang panggil masuk dalam mata hadis yang Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allamal Quran. Mereka yang mengajar Quran. Kita tak ada mengajar tafsir pun, kita tak ada mengajar qiraat pun. Kita sekadar kata ngajar wi anak kita boleh baca. Lepas tu dia nak tambah lagi, nak wi alim, nak wi boleh mengajar orang gapo hak tu, dia menekat sendirilah. Dia cari guru lah, lain daripada kita. Kita mengajar tara tu hebat dah. Itu dia, mulia dah kita ni. Masuk dalam kata, kita ni guru Quran. Maka guru Quran ni dia boleh duduk di bawah bayangan arsyillahi subhanahu wa ta'ala. Boleh duduk di bawah bayangan teduhan yang disedia oleh Allah subhanahu wa ta'ala di pada mahsyar nanti. Tu boleh duduk bawah bayangan. Itu dia. Itu orang panggil guru Quran. Maka Quran ni nak rakyat kata kita niat iktikaf dah. Lebih-lebih lagi di dalam bulan puasa, lebih-lebih lagi di 10 akhir, kita pun baca Quran. Mari masuk masjid nak baca Quran juz supaya demo ramai-ramai, kita tak pandai baca hak rendah-rendah. Tu setengah-setengah mereka 2 kali khatam, 3 kali khatam bulan puasa. Tu kalau turut imam kita berapa kali khatam? 30 kan 60? Siap. Naik 10 kali khatam dia. Siap. Pas kita nak kali khatam, sekali khatam tu pun berat dah. Sejuz sehari. Kalau 2 juz sehari, 2 kali khatam. Imam kita katanya naik 10 kali khatam bulan puasa. Bacalah mana? Ani nak rakyat kata dia Tuhan cerahkan mata hati ni, hebat dia. Pak kita ni, kita nak pergi adu dengan orang dulu, nak adu dengan para tabi'in, nak adu dengan para sahabat, nak adu dengan ni, tak jalan dah kita. Boleh buat setara mana kita boleh buatlah. Boleh baca setara mana kita boleh bacalah. Fattaqullahi mastata'tum. Dalam surah Taghabun kata fattaqullahi mastata'tum, buatlah ibadat kepada Allah sekadar mana mengkuasa. Kita boleh baca tara tu. Quran ni kita baca surah rendah-rendah ni pun supaya sebab ia bila betul huruf dia. Bila betul huruf dia, cuba kita baca. Cuba kita ambil faham di dalam matan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf ya, daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, baca satu huruf ya, kalau bismillah ni B, B, satu huruf tu ya. Jadi nak rakyat kata, kita baca Quran lah ni nak rakyat kata satu huruf tu berapa nilai dia. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, maka baginya nak rakyat kata, maka balasai bagi orang hak baca satu huruf daripada Quran tu, balasai hak satu huruf tu, bihi maknanya di Quran hak dia baca saat itu, hasanatun ada beberapa pahala kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha,
Dan kebaikan tu Tuhan ganakan 10. Gana 10. Pahanuk kita kalau kita hantar tahfiz dah kan. Kita hantar pergi mengaji Quran, kita hantar pergi hafal Quran. Quran 30 juzuk duduk dalam dada dia, satu huruf tu 10 dah. 2 huruf 20, 3 huruf 30. Tak hebat lagi? Tak mulia lagi? Sangat-sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana orang apabila ada Quran di dalam dada dia, api neraka tak makan. Ni hak kita bimbang ni, anak-anak kita kalau lah hak ingat Quran dah pergi tubik, lepas tu tinggal Quran. Quran dah 30 juz dah dalam dada. Tinggal tak ada baca Quran, lepas tu tak ada mulazamah dengan dia, tak ada istiqamah di dalam ibadat. Kita bimbang sangat-sangat. Setengah-setengah mereka tubik. Tubik tempat menutup ti tahfiz gapo tu. Tubik hijau. Hijau hak pesen jauh daripada agama. Kita takut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab Quran dah dalam dada. Bila ia hijau perkara-perkara hak jauh daripada agama, maka Quran ia tak duduk tempat cemar, tempat kotor. Tubuh bila jadi cemar, bila tubuh tu jadi kotor, habis Quran. Quran lari daripada tubuh orang hak kotor-kotor tu. Maka di situ bimbang sangat-sangat, takut sangat-sangat. Siapa nak tanggung diri Quran hak sudah terhapus di dalam dada dia? Dia sendirilah. Sebab itulah bila kita bentuk anak kita ingat Quran, kita kena jaga dia. Kena jaga dia. Masa dia duduk dengan guru dia, okey. Masa dia duduk dengan guru dia, senantiasa di dalam menghayati Quran. Boklik rumah, kita tak ada berakti, kita tak ada kawal, kita hal itu tak ada ambil padu ke atas diri dia hal itu. Maka kita bimbang sangat-sangat. Sebab Quran ni, bila dia hal itu tepuh dengan perkara-perkara maksiat, maka Quran itu melayang. Quran itu tubik. Tubik habis. Sebab itulah kita kena jaga baik-baik bila kita duduk dalam Quran dah. Duduk dalam Quran dah. Maka di sini dia kata, barang siapa yang baca satu huruf daripada kitabillah, daripada Al-Quran, falahu bihi hasanatun. Maka baginya di Quran saat itu ada beberapa hasanah, ada beberapa kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Hasanah yang Tuhan nak bagi ni iaitu 10 ganda. Satu huruf 10 pahala kebajikan. Pak Nabi wayak pula di sini nak kita cerak. Malah mana satu huruf ni? La aqulu, Nabi kata la aqulu, aku tak akan kata alif lam mim tu, alif lam mim tu aku tak kata huruf. Tu. Alif lam mim yang kita duk baca tu. Nabi katanya aku tak kata huruf tu. Tu. Walaupun ia huruf, ia panggil ahruful muqatta'ah. Ahrufu muqatta'ah. Huruf pesen seko-seko. Cuma ia kapuh jadi sa. Alif lam mim tu. Ia tak panggil kalimah tu, ia panggil huruf juga, tapi huruf muqatta'ah pasal kena baca seko-seko. Supaya Yasin tu kena baca seko-seko. Walaupun ia dok kapuh dua ekor tu, kita nak baca yas ataupun yis, tak boleh, kena baca Yasin. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Tu bacalah tu. Pada tu. Nun, qaf. Bacalah tu. Maka satu huruf daripada ahrufil muqatta'ah yang kita duk baca seko-seko tu, Nabi kata di sini walakin alif. Aku tak kata alif lam mim tu huruf. Akan tetapi yang aku kata di sini alif yang ada pada alif lam tu harfun. Walam harfun. Dan la tu pun haraf. Dan mim harfun. Wa mim harfun. Maknanya mim pun haraf. Hadis ni rawahu Tirmizi. Hadis Tirmizi. Jadi riwayat kata
Kita baca alif lam mim. Suk sekali. Boleh dah 30 pahala. 30 pahala. Nah, 30 pahala ni tak ada kena tanya. Dalam banyak mana 30 pahala. Pahala hak Tuhan bagi kepada kita tu tak ada masuk orang panggil kita ni. Nah, tak ada masuk baca banyak lagi. Sekadar kata duduk di muka pintu je baru. Alif lam mim. Dapat dah pahala kebajikan. Apa-apa lagi kita baca beberapa ayat. Nah, beberapa surah kita duk baca tu, beberapa surah, beberapa juzuk hak kita duk baca tu, huruf. Ada tu. Hak tu baca. Faham duk le dada? Sebab tu nak rakyat kata kita janganlah jadi sia-sia masa kita hak ni tu. Dalam kita nak dapat kebajikan, dalam kita nak dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita duduk sia-sia. Bila kita masuk masjid, sungguh pun kita niat iktikaf dah, bacalah Quran hak kita ingat. Bacalah Quran hak kita ingat. Nak baca juzuk tak pandai weh, nak baca surah tak pandai weh, pandai baca kulhu ya. Pandai baca kulhu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tu. Tu. Boleh baca Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca pula Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh? Orang kita nak baca juz tak ada. Bukan mari duduk saja gitu dak. Sungguh pun duduk saja boleh pahala dengan kita niat iktikaf tu. Tapi kita tahu dah kata kelebihan yang sangat banyak. Siapa dalam mata hadis kata bagi orang yang baca Quran ni Tuhan turun sakinah, turun penetapan ke atas kita, tidak tudung daripada rahmat. Rahmat turun berat-berat ke atas kita. Malaikat pula mari hafal sayap dia bagi orang yang selalu baca Al-Quran. Pada tu kelebihan ni banyak sangat. Kita jangan jadi sia-sia kita duduk. Sebab kelebihan kita hamba Tuhan ni, yang mana dalam ayat kata allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. No ayat kata orang ada sebut Tuhan tiap-tiap masa tu. Ketika berdiri pun sebut Tuhan, ketika duduk pun sebut Tuhan, ketika duduk di atas lambung pun sebut Tuhan, ketika kita tak kepala kita sebut Tuhan petula juga. Maka hak ni tak ada dah. Hebat dah kita ni. Sebab kita nak sekarang ni nak ayat kata kita nak berjinak ke diri kita. Orang panggil amalan iktikaf ni kita nak berjinak ke diri kita. Sebab diri kita dia duk turut ke apa? Dia duk turut hati kita. Hati kita ni digelarkan ke apa? Digelarkan nafsu. Nafsu. Maka nafsu manusia ni sangat-sangat liar. Nafsu kita ni liar. Ngapa liar? Culah. Bahasa kampung kata culah. Ngapa culah? Kalau orang nak royak hak molek, orang nak royak hak baik, orang nak royak hak agama, tak nak padu mana? Culah dia tu. Liar dia tu, tak nak padu mana? Tak nak takak mana? Kalau buku mengaji pun tak ada suka mana nak mengaji. Kalau buku semaya pun tak karak mana semaya. Kalau kecek semaya jemaah pun segar. Nak pergi masjid, nak tubik masjid, kecek baca Quran pun tak ada berasa gemar, tak ada berasa, tak ada berasa hebat. Tu orang panggil nafsu kita tu culah, nafsu kita tu liar. Pas kita nak buat rana jadi jinak. Kita banyak amalan iktikaf sebab amalan iktikaf ni nak melembutkan hati kita. Nak menetapkan hati kita.
Bila tetap dah, sambung gi pula dengan zikir. Sebab dalam ayat kata alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Nah, dia doa pula di situ. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tahu kata Tuhan buat segala-gala makhluk ni bukan buat sia-sia saja dak. Semua tu ada tujuan dia. Pas tepat kemoncok hak kita dapat tujuan kita di mana? Di pada mahsyar nu kita boleh tahu. Natijah kita duduk di sana. Ketika terima surat catatan baik, catatan jahat, situ tempat natijah hak kita boleh tengok. Kita nak berjaya ke kita tak berjaya? Kita beruntung ke kita tak beruntung? Itu dia. Maka di situ nak rakyat kata kita nak berjinakkan hati kita ni, nak berjinakkan nafsu kita, maka dalam ayat Quran kata ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jaga molek, jaga baik dengan banyak sebutan Allah ni boleh menenangkan hati-hati. Hati kita nak boleh tenang ni, nak boleh jinak ni, nak boleh terima agama ni. Sebab dia kena jinak dulu baru terima agama. Kena banyak sebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan sebutan Allah ni boleh menenangkan hati. Itu dia. Kalau kita ni orang panggil berat lidah, gerah lidah kita, maka kita ni tak boleh nak menjinakkan hati kita. Bila hati kita liar, orang kecek agama kita tak padu, orang kecek agama kita tak ada berasa nak takak. Segar belakang. Kecek agama jadi segar, kecek agama jadi segar. Kita nak tahu kata orang kita ni kuat agama ke ataupun kuat dunia, tak payah tahu. Nah, tak payah tahu. Tu dia. Nak ayat kata kita ni ibu nakak kita ni takak kau agama kau takak kau dunia. Tak payah kita tahu. Nah, tak payah kita tahu. Jadi samalah dengan ayat Quran duk ayat kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu melebihi kehidupan dunia. Melebihi kehidupan dunia lagi pada kehidupan akhirat. Sedangkan akhirat menuduk lama, dunia menuduk setaya. Mu tak boleh tahu lagi kata mu nak mati bila. Mungkinnya setelah lagi mati. Mungkinnya esok mati. Tetapi mu tak tahu kata mu nak mati bila. Nah, tak tahu tak nak mati bila, maka mu melebihi dunia daripada akhirat. Akhirat ni membuat gitu-gitu je. Nah, tak ada cadar, tak ada wak bekalan, tak ada bersungguh. Kita nak tahu tak payah. Kalau dalam rumah kita tepat semaya dengan tepat kita nak buai qada hajat kita hak mana molek. Tepat semaya ya berkabut, kitab-kitab Quran ya berkabut, sarang laba saja. Nah, bertukar bawah rumah dengan tempat semaya. Tapi buat tengok jamban. Ada ngap pelita tu, ada ngap pelita ni. Kelik. Nak rakyat kata nah, mozaik tak mozaik, klinik tak klinik, ada segala-gala dalam jamban. Jadi habis hak dalam jamban saja dekat-dekat dengan ratus ribu tempat semaya ya berkabut. Tu kita tengok situ kita tahu dah melebihi tepat hak kita hak ni tu. Nah, tepat hak kita orang panggil melebihi tepat hak kita qada hajat lebih daripada tepat hak kita nak semaya. Bukan maknanya tepat semaya subuh pelita, subuh klinik pada. Nak rakyat kata sipel jadi cuci sikit, jangan hidup jadi kabut kita. Ni Quran pun penuh ya berkabut, sarang laba saja. Nah, jadi orang panggil kita tak jaga tempat-tempat hak kita nak buat keluar, tempat-tempat hak kita nak menghadapi diri kita nah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi kita tengok di situ tu kita sayalah sangat-sangat kepada bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita ni. Nah, supaya kita hak ni tu boleh faham, boleh reti kata kelebihan dan kemuliaan saat itu banyak. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita kita banyak pada 10 akhir ni. Lebih-lebih lagi kita duduk di dalam bulan puasa ni tak sampai 10 akhir lagi pun kita ajar dah belah-belah. Itu dia. Maka iktikaf ni dalam 10 akhir ni
Tuhan suruh kita hidup, Nabi suruh kita hidup, iaitu semaya witir. Nah, yang mana kita duk bagi tahu kepada bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita tu, nak royak kata Nabi SAW, nah, pernah bersabda, dia kata, ij'alu akhir salatikum minal lail witran. Menjadikanlah, nah, iaitu di akhir semaya kamu saat itu di waktu malam ni akan witir. Suruh jadi witir. Lepas pada semaya, jangan tinggal witir. Tu kelebihan dia. Dalam kita iktikaf tu, nah, kita duduk dalam masjid dah, kita jangan tinggal witir. Tu, jangan tinggal witir. Jadi di sini nak royak kata kehebatan pada malam ataupun 10 akhir tu, katanya Nabi ni tak tinggal daripada iktikaf dia saat itu, tak tinggal daripada iktikaf dia. Kita berasa kata munasabah dalam mazhab Maliki ni pakai sehari semalam. Sebab dalam ayat ni yang mana kita tilik kepada surah Baqarah ayat 187, yang ayat di akhir-akhir dia kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu berlaku setubuh dengan isteri-isteri kamu, nah, walhal kamu tengah-tengah duk iktikaf di masjid. Jadi ayat ni kita faham sini, kita berasa kata iktikaf ni bukan star. Bukan sekadar kata tamak ninuh dak. Sebab kalau sekadar tamak ninuh, mari apa ayat balas ni. Nah, maknanya sebab kita niat iktikaf sekadar kata tamak ninuh, lepas tu kita berasa nak tidur dengan isteri kita kelik kan lepas pada ni. Lepas ni, yo ayat atas bila kamu iktikaf dah, mu jangan setubuh isteri kamu. Tanda apa? Tanda bila kita hak ni tu iktikaf, pas iktikaf ni duduk lama. Bila lama, mari perasa syahwat nak tidur dengan isteri. Nak tubik talih sebab tak apa masa ni. Kena ok. Jadi kena ok. Bila kena ok, maknanya masa iktikaf ni bukan pendek. Siapa kaya royak di sini? Wala tubashiruhunna wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Mu jangan setubuh. Nah, mereka itu isteri-isteri kamu, walhal masa tu kamu dah iktikaf di masjid. Jadi kita faham di sini, kalau gitu masa lama ni. Siapakah kita naik syahwat nak klik tak leh ni? Tu dia. Sebab tu dalam mazhab Maliki ataupun mazhab Imam Malik ni, katanya sehari semalam. Satu riwayat kata 3 hari. 3 hari 3 malam ni. Panjang juga 3 hari 3 malam. Sehari semalam tu pun panjang dah. Berasa kata, nah, ayat ning nak kena kepada Imam Malik. Tapi orang panggil amalan ittihad dah kan. Amalan ittihad ni mungkinnya hak ni kena. Tu dia. Tu nak royak kata cara kita nak faham agama saat ni tu tak lain tak bukan dengan kita tu berguru. Maka di sini adabul i'tikaf, adab kita nak i'tikaf ni. Nah, i'tikaf ni kita sudah tahu dah kata hukum dia sunat muakkadah kerana dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seolah-olah wajib. Sebab di 10 akhir dia tak tinggal dah kan, seolah-olah begitu tapi tak ada wajib. Maka adab i'tikaf ni dia katanya satunya istimrar bi taatillah. Kita kena berkekalan dalam taat kepada Allah. Masuk masjid, sengaja aku iktikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Berasa tak usah baca lagi Quran, zikir dulu. Zikir, nyerah. Tidur. Kalaulah kita ni, tidur pun tak jenera. Nah, air semaya dah, baca Quran. Lepas tu, berasa nak semaya, semaya. Kita tu berkekalan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu adab dia. Bukan kita niat iktikaf dalam masjid, cari natal masjid, cari jendela masjid, buka tengok orang duduk orang duduk tepi-tepi masjid, tengok anak mudi demo. Tengok anak dara demo. Kita iktikaf duduk dalam masjid, tetapi duduk tengok anak dara orang kat tepi masjid. Tak boleh. Tu tak boleh. Orang panggil bukan adab bagi orang iktikaf. Baca Quran, zikrillah,
muzakaratul ilmi, kita muzakarah ilmu, buka kitab. Nah, kita menerangkan hukum-hukum, syarat wuduk ke ataupun hukum orang tinggal semaya ke, royak ke. Kita hidupkan wirid-wirid kita, hidupkan doa-doa kita, istighfar kita, hak tu orang panggil adab dia. Seterusnya lagi makruhatul i'tikaf. Gapo katik hak jadi makruh kita i'tikaf? Bila kita jadi i'tikaf, gapo makruh? Amalan hak jadi makruh apabila kita i'tikaf, yang pertamanya al-hijamah. Hijamah dengan makna bekal. Bekal darah. Kita niat i'tikaf duduk dalam masjid, ada orang mari bekal darah. Nak tubik bekal tak molek darah ni duk jadi berasa nak pening-pening, berasa nak berat sikit ni. Bahawa molek dah orang mari ni. Ada saing kita ataupun kita tak ada kenal tapi tahu kata demo duk bekal tu, berasa nak pergi bekal tak sedekah kita duk di dalam i'tikaf. Niat i'tikaf. Boleh tubik luar masjid, ada mustahak. Nak tubik bagi semaya, nak qada hajat, boleh tubik. Ataupun kita hak ni tu ada hajat ni, kena pergi beli demo nak masak ni. Tak ada apa. Orang panggil hak mustahak. Tak ada. Hak ni orang panggil makruh. Makruhnya kita bekal, tubik bekal. Buai darah. Demo duk buai darah kan? Buai darah. Kita bekal. Tak boleh. Bukan tak boleh, boleh tapi makruh. Yang keduanya kasratun nutuk fi umurid dunia. Niat i'tikaf dah bawa nak jumpa dengan saing pahya duk kono. Duk ko betong, duk ko tanto kono, duk ko nesta kono. Kita pun nak tanya nak deriye. Anak deriye dia mau pakai baju apa, pakai tu dia dia. Harga anak banyak mana, pas dia mau duk ambil di mana. Pakai duk kecek hatu. Tu dia. Aku mari kok dusunnya, mari kok mana tu, tempat-tempat hak kata ada deriye ketik kan, kita pun nak kecek hak deriye. Mari kok sukiring, mari kok mana tu, kita pun buah hak deriye lah. Moga kita duk tani deriye ni, kecek hak dunia. Tu niat i'tikaf duk dalam masjid, tapi kena guru orang panggil. Kecek hak tu duk gali, hak tu makruh. Makruh. Tu dia. Lepas tu, lain daripada tu, asyira, al-bay'u wasyira. Maknanya jual beli dalam masjid. Jual beli dalam masjid. Satu kaum lagi jual beli dalam masjid ni hukum haram. Dalam mazhab kita ia tak hukum haram. Mazhab lain daripada mazhab kita hukum haram. Macam mazhab Hambali, mazhab lain daripada kita tu hukum haram. Hak kita ni hukum hukum makruh. Hak kita hukum makruh. Kalau hukum haram, guru hok dok mengajar kitab ni tu, kitab ni 30 kok sebuah ni, 50 kok sebuah ni, haram habis. Haram habis. Di sini hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Jadi ketika duk niat tu, ketika niat apa? Niat i'tikaf sana tu makruh dia beli. Makruh. Bukan siapa ke batal dak makruh. Beli. Jual apa tu gak? Dia mau mari tanya, je tangi dah. Tak saya jual ke? Je ke apa tu? Je Omega tu. Ada tangi tu. Jual kita? Kalau 2-3 ribu kot tu kita lawan. Kita pun tak apa dia mau nak. Misal kita kata. Tu dia panggil. Perkara bawa kepada makruh dalam kita niat i'tikaf. Selaginya al-khayatah. Khayatah ni dengan maknanya jahit. Kita orang Tino, kita orang perempuan, mari niat i'tikaf duduk dalam masjid, misalnya sehari semalam. Lepas tu luar-luar daripada baca Quran, luar-luar daripada zikir gapo, luar daripada semaya, lepas duduk saja dah kan. Pada duduk saja wak gi kain-kain mandi hak kita nak buat bunga kok bucu-bucu tu kan. Gi jahit. Jahit hak pesen tak ada guna enjing. Pakai jahit ngok-ngek duk bucu, belai-belai duk zikir. Duk jahit. Duk jahit. Hukum dia makruh juga. Makruh juga. Tu nak wipah takut-takut tak tahu dia. Tu dia. Patu gapo hak buat rusak iktikaf. Kita niat iktikaf dah patu rusak. Buat wi punuh iktikaf kita, buat wi jadi batal iktikaf kita.
Nah, tu nak habis dah tu. Jadi perkara awak rosak iktikaf kita yang pertama jima. Sebab orang panggil masuk dalam ayat tadi kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah nak setubuh isteri kamu walhal masa tu munduk iktikaf dalam masjid. Misalnya rumah kita dekat tepi masjid lah kan. Kita mari iktikaf, niat iktikaf dalam masjid. Naik syahwat ni. Berasa nak kepada isteri ni lek malam misal dia. Bukan sehari dak, sehari puasa kena bayar 2 bulan berturut-turut. Ni dak lek malam. Niat iktikaf duduk dalam masjid. Habis tu saya kata nampak nak sedap kot Imam Malik ni. Nah, kalau mazhab Syafi'i kita duduk sekadar tamadinah kelak ingat. Perak. Ha ni wa antum akifuna fil masajid. Walha kamu duduk iktikaf dalam masjid. Yang ni lah, jangan jima. Tanda kata kena wisapa masa dulu. Tak ada cukup lagi ni je ni misalnya. Sehari semalam tak cukup lagi. Kalau ada wajarah. Kalau ada wajarah. Ada sejarah. Itu ok dulu. Yang pertama waktu rosak iktikaf kita al-jima'. Jima. Setubuh isteri. Tak ada apa masa. So, yang kedua inzalul mani. Mengeluarkan air mani. Tak ada jima. Tapi nak ok tak boleh. Tu baik masjid, pergi masuk jambat, air mani. Ada tu. Orang panggil istimna, buai air mani dengan tangan. Leh, batal iktikaf kita. Yang ketiganya al-haid. Al-haid. Apa al-haid? Orang perempuan mari ke masjid hak itu tak ada datang haid lagi. Kata nak siapa masa haid datang. Batal. Kena keluar daripada masjid dah lah. Sebab nak duduk dalam masjid tak boleh sebab kita datang haid ni. Keluar. Batal situ. Tapi pahala sebosel lah terhebui sebab kita niat dah kan. Niat baik tu terhebui semata. Yang keempat al-khuruj min ghairi hajah. Tubik masjid tak ada hajat apa-apa. Kurang-kurang kita kata hajat nak ludah alio tak apa dah nak puik alio dah kan. Tubik apa masjid? Tubik saja-saja rasa puas dah kan. Tubik jalan kok keliling masjid ataupun kok padai masjid. Tu tak boleh. Baiklah tu. Tubik saja-saja tak boleh. Tu dia. Yang kelima al-junun. Apa junun? Mari gila. Ya ada ke orang gila dia? Gila apa pasal gila star-star tu? Gila babi dia. Yang panggil gila babi tu. Padahal tak ada gila babi, gila kita. Babi duk bukit nung kita ni lah. Tak gila. Maknanya kita datang gila star tu. Batal ada. Ya sebab puasa agak. Puasa ni gila mari bish. Ya tak sebab pita. Pita ni kalau menghabisi ya batal. Kalau tak menghabisi tak apa. Menghabisi dengan maknanya ambil daripada subuh sehingga sampai ke maghrib baru batal. Pada tu kalau star pita star tak apa. Tu dia. Nah, gila tak? Gila star je. Gila 45 minit je batal. Puasa pun batal, iktikaf pun batal. Tu. Kita ni kalau iktikaf pelum misalnya. Jadi angin dalam masjid ni. Jangan ngabisi. Maknanya demo ni pelong ni rebah ni. Lepas tu ambil miok bau-bau sikit kat hidung hak ni tu, dia start gerak. Gerak celak mata apa kerana rasa gelap mata dia kata. Tu dia panggil tak batal. Iktikaf dia tak batal dan puasa dia pun tak batal. Boleh? Yang ke ni as-sakru. Sakru dengan maknanya mabuk. Mabuk ni kalau tak adin batal pula juga mabuk ni. Kalau sekelain batal. Kalau tak ada sekelain kita makan ubat belum badan ni. Lepas tu pergi makan buah hak pesen tak pelaga dengan dia. Makan ni hak tak pelaga dengan ubat tu, bawa kata mari masjid niat iktikaf, duduk boleh sejak, berasa mari dah lah. Kau berat, gebah. Kalau hak tak sekelain orang panggil hak sekelain pesen hak tak sekelain pesen. Kalau mabuk pesen ni dimaaf. Mabuk pesen ni tak kira hak mabuk pesen makan makan ubat gila, makan pesen
Pesing perkara-perkara hak sakut paut ni batal apa tu lah juga. Ya. Lepas tu riddah. Gapo riddah? Jatuh agama. Tu ni yang iktikaf molek cekak dah. Nah, lepas tu nyu mari jatuh agama celah tu. Misalnya ada orang tino dia hak dia duk kena dulu. Nah, lalu mari kat masjid yang itu orang ni orang agama asing. Tu. Jadi agama asing dia kata kalau nak dia kena masuk agama dia. Tengah-tengah tu mari orang panggil bertukar dia hak itu daripada agama kepada agama, maka hukum dia batal. Tu dia. Riddah ni jangan nak jumpa sikit dia. Jangan nak jumpa sikit. Itulah. Nah, lebih kurang perkara hak sakut paut dengan amalan iktikaf kita. Kalau kita boleh jaga, kita jagalah. Gapo hak jadi adab iktikaf, gapo hak jadi syarat dia, dan gapo hak jadi perkara hak buat jadi makruh dia, gapo hak buat jadi rusak dia. Kita mengaji, mengaji dulu terlebih baik bagi kita untuk kita nak menghadapi satu-satu ibadat tu. Bila kita tahu dah, kita jaga. Nah, kita jaga. Lebih-lebih lagi amalan iktikaf ni nak berjinak ke kita. Sebab kita ni orang panggil hati manusia ni said. Gapo said? Binatang buah, binatang hak pesing binatang pesing kena buru. Kena buru bukan binatang ternak dak. Kalau binatang ternak ni binatang hak kita pera, kambing, lembu, ayam, itik. Hak ni ya jinak. Hak ni binatang pesing hak kena apa? Kena buru, kena cari, kena buru. Nah, kena buru. Bila buru tu ya liar. Kalau itu hati kita ni supaya binatang buru. Liar supaya kejar liar, tak boleh tengok orang. Tak boleh tengok binatang. Piuh. Lari selalu dah. Bau sikit lari dah. Nah, bunyi serah, lari dah. Lalu tu kita nak buat dengan jinak, kita kena banyak amalan iktikaf. Duk tetap diri nak hati kita jinak. Sebab nak boh agama mudah. Dia tak jinak, cuba kita tengok kita nak boh barang lah jabir. Jabir duk orang, tak ada dia buka. Cuah pun tak nak tenir. Baru kita boh barang dalam jabir tu. Nah, masuk oleh. Kalau duk suruh senang duk pupuk nganging pupuk ngapa tu, duk liar orang panggil. Jabir ni liar weh. Nak boh barang tak masuk ni. Tu kena tenir. Tenir tu kita iktikaf, di samping tu kita kena banyak berzikir. Sebab dia kata ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jaga baik-baik dengan sebutan Allah boleh menenangkan hati, Wakwi hati tenir boleh. Nah, menenangkan hati, wakwi hati tenir boleh. Tu dia. Maka sekadar itulah untuk kita ambil maklumat pada hari ni. Kalau ada nak soal nak tanya boleh. Silakan. Dah ada deh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syarah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa ahsin bihi akhlaqana wa wasi' arzaqana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin.